Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu. Ini Kak Hawa kah? Ni Kak Hawa. Saya Muhammad Asmal, dari pelajar dari Universiti Malaysia Pakistan. Saya ingin menemu bual tentang harta pusaka mengenai wasiat kepada Kak. Boleh tak? Boleh. Jadi soalan first, apakah yang anda tahu tentang wasiat? Tahukah wasiat ni pengakuan atau ikrar seseorang yang dibuat pada masa hayatnya setelah secara bertulis ke atas hartanya atau manfaat untuk digunakan bagi tujuan kebajikan atau apa-apa tujuan yang dibenarkan oleh syarak selepas kematian dia. Okey, jika tahu daripada sumber manakah pengetahuan wasiat diperolehi? Kak memperoleh maklumat ini berdasarkan pengajian dan kefahaman yang diperoleh di sekolah. Kerana fiqh faraid ni merupakan salah satu subjek STAM yang Kak ambil dekat sekolah. Selain itu, Kak banyak membaca buku tentang harta pusaka dan memperoleh pengalaman daripada keluarga yang pernah berurusan dengan wasiat. Okey, soalan seterusnya, perlukah kita melakukan wasiat? Jika perlu, kenapa? Perlu kerana wasiat dapat berikan harta kepada orang yang disayangi. Selain itu, ia merupakan amal kebajikan yang menolong seseorang itu di kubur nanti apabila dia memberikan hartanya kepada ahli keluarga dia. Seterusnya, wasiat ni dapat melansirkan hutang si mati dan dapat sampaikan apa-apa pesanan kepada waris selepas kematian. Contohnya zakat yang belum ditunai, barang gadaian belum ditebus dan lain-lain lagi. Akhir sekali, seseorang itu perlu membuat wasiat sebelum meninggal dunia kerana untuk mengelakkan pertikaian dan pergaduhan antara ahli keluarga serta mendapat tahu tentang siapa yang diamanahkan memegang wasiat. Hal ini pihak keluarga akan dapat mengurangkan rasa ketidakpuasan hati dan secara tidak langsung bersifat terbuka serta dapat terima tentang wasiat tersebut. Okey. Soalan seterusnya, sejauh manakah kepentingan wasiat ini? Wasiat ni sangatlah penting kerana ia merupakan tindakan mulia untuk menzahirkan keinginan pewasiat terhadap pembahagian harta yang dikumpul semasa hidup. Yang kedua adalah ia merupakan pewarisan harta yang dirancang melalui wasiat yang dapat diagihkan untuk tujuan kebajikan dan kepada keluarga yang tersayang selepas kematian. Seterusnya, pelantikan wasi akan memudahkan pengurusan dan pentadbiran harta pusaka selepas kematian si mati. Di samping itu, pelantikan penjaga yang dipercayai akan menjamin kebajikan anak-anak di bawah umur selepas kematian pewaris. Dan akhir sekali, ia dapat mengurangkan bebanan yang ditanggung oleh waris-waris yang ditinggalkan. Okey. Apakah halangan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan wasiat? Wasiat ni cukup dengan lisan je. Kebanyakan kes bergaduh adik-beradik adalah disebabkan wasiat guna mula atau lisan saja. Sebenarnya wasiat yang ingin dibuat hendaklah didokumentasikan secara rasmi. Perlu ada arahan pembahagiannya dan ada arahan kepada siapa penerima dia. Selain itu, wasiat tidak boleh diubah apabila pewasiat meninggal dunia. Wasiat sebenarnya boleh mengubahnya selepas di draft. Wasiat juga boleh diubah selagi pewasiat hidup. Apabila pewasiat meninggal dunia, wasiat yang terakhir akan diikuti. Seterusnya, hanya 1/3 sahaja harta
untuk diwasiat. Jika lebih daripada 1/3, wasiat tu perlulah mendapat persetujuan waris-waris lain, barulah boleh dibuat. Okey, apakah bentuk harta yang akan diwasiatkan? Harta yang boleh dijadikan pusaka atau boleh dijual beli semasa hidup, merupakan sesuatu yang bernilai dan boleh dipindah milik selepas kematian pewasiat. Harta juga merupakan sesuatu yang wujud dalam milikan pewasiat. Jika ditentukan atau wujud semasa kematian pewasiat, jika tidak ditentukan dan sesuatu yang harus dan bukan sesuatu yang haram atau maksiat. Terdapat dua jenis harta yang diwasiatkan, iaitu harta alih dan tidak alih. Harta alih seperti kenderaan, wang tunai, wang simpanan, barang kemas, share, insurans, hutang dan lain-lain. Manakala harta tidak alih pula seperti rumah, tanah, bangunan dan lain-lain. Okey, alhamdulillah. Saya rasa setakat ini saja daripada penelitian saya bersama Kak. Banyak yang saya dapat. Okey, terima kasih Kak. Okey, sama-sama. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu. Tak apa.